Allahu 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 Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tentang tujuan kehidupan untuk orang berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak ada satu budaya baru hari ini yang dinamakan sebagai hedonism. Sekarang ni banyak ism keluar. Hedonism ini adalah tujuan kehidupannya adalah sekadar bersukaria dan juga melempiaskan nafsu. Lalu wujudnya slogan seperti YOLO. Bukan JOLO, YOLO. YOLO. Yang bermaksud you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Lalu masyarakat barat hari ini anggap ini adalah satu idea yang baru yang mereka cipta. Wahal. Dalam Quran dah cakap dah. Siapa yang cakap? Allah kata. Allah merujuk kepada siapa? Allah merujuk kepada musyrikun di Mekah yang mereka tanya kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah akan menghidupkan kami selepas kami mati? Lalu ditunjukkan tulang sulbi tu. Maka lalu Allah kata, sebagaimana kamu nampak tanah yang gersang itu, yang tak ada apa yang tumbuh daripadanya, tetapi selepas hujan maka tumbuhlah rumput-rumput dan pokok-pokok dari situ. Begitu jugalah perumpamaan Allah boleh menghidupkan kamu setelah kamu mati. Allah mencabar orang berfikir. Hedonism. So manusia fikir hidup ini, tanya, apa purpose of life? Oh, enjoy, do good. Tak, untuk orang yang kata hidup ni tak ada matlamat, we live once and we die, kita hidup dan kita mati, maksudnya dia malas nak fikir. Sebab Allah tanya dalam Quran, Allah kritik kita. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 115. Allah tanya, apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu sekadar untuk main-main? Maksudnya tak ada tujuan. Dia contoh nak letak dalam bahasa dunia kita, bahasa dunia kita. Saya bos. Tuan-tuan, puan-puan, staf saya sekarang dalam office meeting, saya kata, tapi prestasi tak bagus tau. Prestasi tak bagus. Tak ada, semua ni tak buat kerja. Contoh lah, jangan marah kat saya. Saya boleh keluar dengan selamat insya-Allah. Contoh je. Lalu saya dengan nada sinis, bos. Supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah faham, saya kata, korang semua ingat aku bayar korang makan gaji buta, tak ada kerja nak buat. Faham maksud dia tak? Maksudnya masuk makan gaji buta tu, maksudnya dia dapat gaji tapi dia tak buat apa-apa. Faham tak, Dik? Itu maksud makan gaji buta. Maksudnya saya sebagai bos tengok ini semua office meeting, lepas tu senang-senang kan, nak lepak-lepak kan. Lepas tu dia kata, korang ingat aku ambil korang kerja, aku ambil korang dalam syarikat ni, lepas tu tiap-tiap bulan dapat gaji, kau ingat aku bayar gaji buta, korang tak ada kerja ke? Maksudnya Allah dalam masa itu, istilah dia ialah, apakah kamu fikir Allah cipta kamu sekadar untuk enjoy saja, tak ada tujuan lain? Tak. Maka Allah kata apa? Surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah Allah ciptakan jin dan juga manusia kecuali beribadat kepada Allah. Dia ada tujuan dia. Surah Al-Mu'minun tadi, surah ke-23, kembali satu ayat sebelum itu, iaitu ayat 114. Allah kata, kamu akan dikembalikan ke dunia akhirat kamu yang lebih abadi. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, dia tak mungkin secara logiknya, tak mungkin Tuhan menciptakan manusia tanpa sebarang tujuan. Tak mungkin kita berada di dunia tak ada sebab musabab, tak ada matlamat, tak ada benda nak dilakukan. Kerana yang pastinya, percaya Tuhan ataupun tidak, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, dia pasti mati. Bukan macam kata-kata pepatah Melayu yang kata, jangan ambil gambar 3 orang, orang tengah tu mati. Kerana Islam kata bukan saja orang tengah mati, yang ambil gambar pun mati. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sebagaimana kita tanya kepada orang yang fikir tak ada matlamat kehidupan, kita tanya dia, awak sebagai bos, awak rasa awak akan ambil satu staff yang awak bayar gaji, kemudian awak tak bagi kerja kat dia ke? Kata tak. Dan anda kata awak sebagai pekerja yang baru masuk kerja, tak
Tapi awak tak tahu job scope awak. Tetapi awak tengok kawan-kawan awak yang lain dalam office itu semuanya sibuk buat kerja. Awak tak tertanya-tanya ke apa pula kerja saya? Kalau awak tak bertanya, memang tunggu nak kena pecat lah. Sebagai manusia yang sihat akal, dia akan buat apa? Dia akan cuba cari kawan. Bro, today is my first day. No, actually not my first day. 1 week already, but I don't know what to do. Dia akan sihat akal. Dia tahu takkan semua orang ada matlamat, ada kerja dia, ada department dia. Takkan aku masuk tak ada department. Takkan aku masuk duduk kat ruang tamu je. Dia sihat, dia akan tanya, bro, apa kerja aku? Kurang-kurang dia tanya manager, what is my role? What is my job? What is my target? Dia mesti tanya. Itu baru sihat. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan, ramai sahabat kita yang masih belum Islam. Mereka nampak orang Islam solat. Mereka nampak orang Islam ada matlamat kehidupan, selalu kata tentang syurga dan neraka. Tidakkah mereka terfikir jikalau orang Islam ada matlamat kehidupan dia, kenapakah mereka tidak ada matlamat kehidupan mereka? Hanya untuk yang berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulannya, Masya Allah, saya membawa kereta selaju 120 km sejam. Topik ini tuan-tuan dan puan sangat mencabar. Sangat mencabar tuan-tuan dan puan kerana memerlukan kita banyak berfikir, banyak menggunakan imajinasi kita. Dan bukan sesuatu yang mudah untuk saya bawa di dalam khalayak ramai. Kerana ini memerlukan kita melatih minda kita untuk lebih cergas, Sekali lagi saya tegaskan sebagaimana awal topik tadi, iaitu Islam hanya buat mereka yang berfikir. Kenapa saya kata begitu? Dan ini penutup saya. Tidakkah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hatta sahabat kita yang sedang menonton secara live, tidakkah mereka terfikir di sebalik Islam dituduh sebagai agama yang mundur, di sebalik Islam dituduh sebagai agama keganasan, di sebalik Islam dituduh sebagai menindas wanita, tetapi statistik yang kita perolehi daripada Eropah, daripada 5 individu yang memeluk Islam, 4 adalah wanita. Takkanlah 4 wanita ini begitu bodoh nak masuk ke dalam satu agama yang dikatakan menindas wanita. Jikalaulah mereka berfikir dan mereka fikir Islam dituduh sebagai agama yang ganas, yang menganjurkan keganasan. Jikalau mereka berfikir, mereka pasti akan dapat jawapan, jikalau Islam memang menganjurkan keganasan, kenapa hanya pasca September 11 baru kegiatan keganasan Islam itu banyak dilaporkan? Bagaimana dengan kewujudan Islam selama hampir 1400 tahun yang tak ada keganasan? Kalau mereka berfikir, dan jikalau Islam memang menganjurkan membunuh orang kafir, jikalau Islam memang menganjurkan keganasan, pastinya tak ada non-Muslim di Malaysia. Tetapi ini tak berlaku. Kenapa mereka tak fikir? Jikalau Islam adalah agama yang mundur, dan jikalau mereka hari ini mengatakan kepada kita sebagai orang Islam, kamu nak boikot Yahudi, maka boikotlah Facebook, boikotlah segala-galanya. Tetapi kalau mereka sanggup berfikir, pastinya mereka akan menyesal bercakap demikian. Kerana pasti mereka akan ketahui Facebook yang mereka ada, teknologi yang mereka ada, tak mampu untuk mereka bina daripada apa-apa, kerana algoritma itu dicipta oleh orang Islam. Algoritma itu, algebra itu adalah orang Islam. Tanpa sumbangan orang Islam, tak adanya Facebook hari ini. Jikalau mereka berfikir, jikalau Islam ini adalah agama yang mundur, tidaklah satu zaman di mana bahasa rasmi untuk sains dan teknologi yang dipanggil sebagai lingua franca waktu itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Perancis dengan bahasa English. Dan waktu zaman kegemilangan Islam itu juga merupakan zaman kegelapan bangsa Eropah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, agama mereka mengajak mereka kepada kejumutan, tidak berfikir. Tetapi Islam menggalakkan umatnya berfikir. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Islam menggalakkan kita berfikir. Kita ada tujuan kehidupan kita. Ramai yang tidak tahu tentang Islam, dan selalunya saya akan sarankan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat kita yang berada di luar, mereka majoritinya menolak Islam bukan kerana kenal apa itu Islam. Mereka menolak Islam, mereka membenci Islam kerana mereka tak kenal Islam,
Kenapa mereka tak kenal Islam? Kerana kita orang Islam, majoriti kita tak melakukan kerja kita memperkenalkan Islam kepada mereka. Dan itu adalah fakta. Full stop, non-negotiable. Kenapa saya berani cakap macam tu? Tepuk dada tanya iman, tak payah angkat tangan. Kita ada kawan non-Muslim. Berapa ramai kawan non-Muslim yang kita dah bagi tahu tentang Islam? Tak ramai. Sebab itu saya kata it's a non-negotiable, full stop. Sebab memang kita tak. Dan memang jadi tugas kita untuk menjadikan mereka berfikir. Dan insya-Allah, jikalau mereka berfikir, jikalau mereka sanggup menggunakan masa untuk berfikir, insya-Allah, siapa yang berfikir, siapa yang ikhlas, Allah janji mereka akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan sia-siakan hidayah mereka. Allah